Surah ini diturunkan di Madinah. Dia panggil surah Madaniyatun. Surah Madaniyatun. Mengandungi 38 ayat. Tidak banyak dia, 38 ayat. 38 ayat. Asma'us surah, nama surah. Surah ini dinamakan Suratu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana pada awal surah ini diterangkan bahawa orang-orang kafir yang menentang Islam, Allah sia-siakan amal mereka, dan sebaliknya orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta meyakini kebenaran Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut nama Nabi. Allah akan mengampunkan dosa-dosa mereka serta menjayakan keadaan mereka dunia dan akhirat. Jadi summiyat hadhihi suratu bi surati Muhammadin kerana disebut surah Muhammad dalam ayat ini. Ayat yang kedua ni, walladzina amanu wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa'urifat bihi, maka dikenali surah ini dengan nama surah Muhammad. Sebelum daripada surah Ali Imran, dalam surah Ali Imran ada juga Muhammad. Tanda pelajar ayat 144 surah Ali Imran, wa ma Muhammadun illa rasul. Jadi selesailah kita dinamakan surah ini dalam kitab-kitab sunnah, kitab hadis, Suratu Muhammad. Demikian jugalah dalam kitab tafsir menamakan Suratu Muhammad. Kemudian dia ada nama kedua. Ada nama kedua, tusamma surah Al-Qital. Tulis ini. Nama yang kedua surah ini, nama dia surah Al-Qital, surah peperangan. Wa amma tasmiyatuha, dinamakan dia dengan surah Al-Qital kerana disebut dalam ayat ini, dalam surah ini, ayat wa zukira fihal qital, disebut padanya peperangan dan disyariatkan peperangan. Maka jadi nama dia yang kedua apa? Surah Al-Qital. Baik, selesailah kita dari sudut nama surah, bayanul makki wal madani. Tengok dalam kitab kita. Surah ini juga dinamakan surah Al-Qital, peperangan, kerana di dalamnya diterangkan secara khusus mengenai peperangan yang berlaku di antara orang-orang Islam dan orang-orang kafir yang menceroboh, serta diterangkan juga hukum-hukum dan peraturan dan balasan yang sebaik-baiknya yang akan didapati oleh orang-orang Islam yang gugur syahid. Terkenalah surah ini dengan nama surah Al-Qital. Intisari kandungan surah, setelah menerangkan keadaan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir, dan memberikan arahan supaya orang-orang yang beriman sedia membela agama Allah dan berjuang dengan gagah berani menentang pencerobohan musuh, maka Allah SWT menegaskan bahawa orang-orang yang mengaku beriman akan diuji, sehingga ternyata adanya orang-orang yang berjuang di antara mereka dengan orang-orang yang sabar, dan orang-orang yang sabar dalam menjalankan perintahnya, dan sehingga dapat disahkan benar atau tidak berita-berita tentang keadaan mereka. Jadi
Kemudian Allah Ta'ala mengingatkan bahawa kehidupan dunia yang tidak berdasarkan iman dan taqwa hanyalah ibarat permainan dan hiburan. Jika mereka beriman dan bertakwa, maka amatlah baik kesudahannya, dan ia tidak meminta mereka mendermakan harta bendanya, melainkan untuk memberikan kepada mereka balasan yang lebih baik, yang lebih baik dari itu. Tetapi sayang, kebanyakan manusia bersifat bakhil kedekut, padahal sesiapa yang berlaku bakhil kedekut daripada mendermakan hartanya pada jalan Allah, maka sebenarnya orang itu hanyalah berlaku bakhil kepada dirinya sendiri. Surah ini diakhiri dengan menegaskan bahawa Allah Ta'ala Maha Kaya, tidak berhajat pada sesiapa pun. Sedang kamu semua orang-orang miskin yang sentiasa berhajat kepadanya pada serba-serbinya. Jika kamu enggan beriman, bertakwa dan berderma, maka Allah akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain. Setelah itu mereka tidak akan berkeadaan seperti kamu. Allahu Akbar. Ayat ini amaran keras. Baik, kita pergi kepada tafsir Muharrar yang menyebut tentang maqasidus surah, objektif surah. Min ahammi maqasidis surah, awalan, yang pertama, at-targhib fil jihad fisabilillah, menggalakkan, memberi semangat supaya berjihad pada jalan Allah. Wa qitalil musyrikin, dan berperang dengan orang kafir. Wa kasri syaukatihim, dan mematahkan kekuatan mereka. Wa bayani su'i aqibatihim, dan menyatakan buruknya akhir kesudahan perjalanan hidup mereka. Yang kedua, al-kashfu an ahwalil munafiqin, nak mendedahkan perilaku puak-puak munafiqin, wa awsafihim, dan sifat-sifat mereka, wa tahdziru minhum, dan memberi amaran dan jangan terperangkap dengan permainan-permainan puak-puak munafik. Kita pindah kepada maudu'atus surah, isu tajuk yang dibincangkan dalam surah ini ada 9. Yang pertama, semuanya 9, ada 7 lagi lah daripada maqasidus surah, kemudian dia sambung ke sini. Baik, 2 maqasid, 7 poin besar dalam ni termasuk maqasid. Yang tulis nombor 3 sambung daripada maqasid. Yang ketiga, bayan su'i aqibatil kafiri, menyatakan buruknya akhir pekerjaan puak-puak kafir, wa husni aqibatil mukminin, dan eloknya, comelnya pengakhiran perjalanan hidup orang-orang yang beriman ke syurga. 4, haddul mu'minin 'alal ighlaz fi kitabil kafirin, menggalakkan orang mukmin supaya keras, tegas berlawan dengan puak-puak kafir yang lawan Islam. Wa fi akhdhihim usara, dan kalau mereka kalah, tewas, dapat ditangkap, tawanlah mereka. Yang kelima, wa'dul mu'minina bin nasri, Allah janji dengan orang mukmin untuk memberi pertolongan. Mata nasarullah wa rasulah, pertolongan ini pertolongan bersyarat. Apakah syarat? Apabila mereka memberi pertolongan kepada Allah, mereka bantu berjuang agama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala akan beri pertolongan pada kamu. Bahkan memberikan khabar gembira dengan syurga dan segala nikmat yang terkandung dalamnya. Sebaliknya, Allah Ta'ala beri janji buruk, segala kekecewaan, kecelaan kepada orang-orang yang tidak mengambil iktibar
dengan apa yang berlaku kepada umat-umat yang terdahulu, masih lagi kufur, kamu akan binasa. Yang keenam, zikru janib min mawaqifil munafiqin. Allah SWT sebut dalam surah ini sebahagian kecil beberapa sudut daripada perangai munafiqin terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, sikap munafik terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dakwahnya, serta menyebut beberapa sifatnya yang buruk seperti khida', menipu, buruk perangai, penakut apabila diajak berperang, dan sebagainya. Yang ketujuh, bayanu anna nifaqal munafiqin, menyatakan bahawa perangai munafik yang bertalam dua muka, kata orang, menyebabkan mereka telah dikuasai oleh syaitan. Maka Allah Ta'ala janji buruk akhir pekerjaan mereka dalam kehidupan dunia dan juga selepas daripada mati. Yang ke-8, tawa'udul kafirin, Allah janjikan janji seksa dengan terhadap orang kafir, bihubuti a'malihim, amalan kebajikan mereka semua akan gugur menjadi debu yang berterbangan. Yang terakhir, yang ke-9, amrul mu'minin bi ta'atillahi wa rasulih, Allah perintahkan orang mukmin supaya taat kepada Allah dan Rasulnya, dan melarang mereka daripada sifat al-ya'si wal qunut, putus harap, putus asa daripada rahmat Allah. Dan Allah Ta'ala beri khabar gembira dengan kemenangan, kebertuahan kepada orang mukmin, dan juga memberi peringatan dengan jangan melakukan sifat bakhil yang buruk. Oleh itu, hendaklah kamu sentiasa berinfak fi sabilillahi ta'ala, sentiasa nafkah fi sabilillah, barulah kamu dapat nikmat yang baik. Baik para jemaah sekalian muslimin dan muslimat, tamatlah kita ada 9 objektif, 7 lagi disambung dengan 7 lagi maudu'at, ahammi maudu'at, isu-isu yang dibangkitkan dalam surah ini, surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balik ke muka surat 1114.